Didik TV KPM. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, jom kita teruskan dengan aspek chord dan juga terminologi muzik. Alright, kita tengok untuk masih lagi di bahagian A, ini masih lagi di bahagian A iaitu dalam aspek chord. Apa yang ada dalam chord ialah yang pertama chord dan yang kedua adalah chord primer. Ini adalah tajuk penting yang anda perlu kuasai dalam aspek chord. Okey, setiap soalan masih lagi 10 markah. Okey, kita lihat soalan contoh. Yang pertama adalah notasikan chord primer bagi nada D major tanpa tanda nada. Jadi tips cikgu tadi apa, Sean? Kita perlu gariskan kata kunci iaitu chord primer bagi nada D major tanpa tanda nada. Jadi kalau tanpa tanda nada, anda perlu meletakkan tanda komad tersebut di sebelah not, bukan di sebelah clef sebab soalan tanpa tanda nada. Sekiranya dengan tanda nada perlu diletakkan di sebelah clef. Okey, kita lihat. Sekarang soalan memerlukan notasikan chord primer. Apakah chord primer bagi major? Chord primer bagi major ialah chord 1, chord 4 dan juga chord 5. Dan kesemua chord dalam chord primer major ialah major. Itu paling penting tu. Jadi untuk minor, chord yang pertama adalah chord 1 minor, chord 4 minor, chord 5 major. Tapi dalam soalan ini adalah chord bagi nada major. Jadi nada major, chord 1 besar, chord 4 besar, chord 5 besar. Okey, besar bermaksud major. Okey, kita akan cuba notasikan chord primer tersebut. Yang pertama, chord 1. Macam mana kita tahu dia chord 1? Kita akan letakkan kira. Sekarang D major. Nadanya adalah D major. Chord 1 bermula D. D major. D, E, F, G. Jadi, yang chord keempat adalah mesti G major. Dan untuk chord 5, D, E, F, G, A adalah A major. Jadi, kita akan cuba notasikan dengan menggunakan teknik apa? Kalau tengok sebelum ni, cikgu ada berkongsi dengan calon-calon teknik 3 fingers. Okey, kita lihat. Sebelum kita tengok, kita kena lihat kepada D major, apakah tanda nadanya. Tanda nada bagi D major adalah F sharp, C sharp. Okey, jadi kita menggunakan teknik 3 fingers. Macam mana? Okey, kita akan gunakan tangan, okey, iaitu D, E, F, G, A. Okey, D, E, F, G dan A. Cuma untuk menotasikan chord, kita akan ambil 1, 3 dan juga 5. Jadi kita akan ambil 1, 3 dan 5. Okey, 1, 3 dan 5 iaitu D, E, F, G, A. So D, F dan A. Dan seterusnya kita perlu notasikan D, F dan juga A. Boleh tak kalau kita notasikan di atas ini, pada garis ke-4? Boleh. Masih lagi D major. Okey, masih lagi D major. Okey, cikgu letak sini. Masih lagi D major. Okey, seterusnya kalau kita lihat, ni belum siap lagi ni. Kalau kita lihat, kita akan refer kepada tanda nada. Tanda nada bagi D major adalah F sharp, C sharp. Kalau kita lihat di sini, D, F dan A. Jadi untuk F perlu di-sharpkan, anda perlu meletakkan tanda sharp. Jadi kat sini pun kena ada sharp. Baru selesai kita punya D major. Notasikan D major. Okey, 1 markah. Dan seterusnya untuk chord kelima, tadi kita dah kira, chord kelima bermula daripada D, D, E, F, G, A. Ia adalah A major. Okey, bila A major kita gunakan teknik 3 fingers. A, B, C, D, E. So apa dia, Sean? A, C, E. Ya, A, C, E. Kita notasikan A, C dan juga E. Kemudian kita perlu meletakkan melihat pada tanda nada, ia adalah F sharp dan C sharp. So di sini C perlu di-sharpkan, diletakkan sharp. Okey. So selesai untuk A major. So ini adalah 1 markah, 1 markah. Sekiranya kalaulah sebagai panduan untuk 3 fingers, anda boleh mengaplikasikan juga sekiranya soalan inginkan chord sahaja. Tanpa chord primer, chord biasa. Jadi anda boleh aplikasikan juga teknik 3 fingers ni. Dia boleh diaplikasikan. Okey, selesai untuk chord. Jadi kita akan pergi kepada terminologi muzik. Okey, dalam terminologi muzik, soalan
dalam bahagian A, okey, kita pergi pada terminologi muzik. Apa yang ada dalam terminologi muzik ialah tentang dinamik, simbol dan juga tempo. Okey. Apa itu dinamik, apa itu simbol, apa itu tempo. Jadi dalam aspek terminologi muzik ada 3 perkara yang anda perlu kuasai. Okey, kita lihat. Ini cikgu telah meletakkan senarai terminologi yang telah pun dipelajari. Okey, kalau anda lihat di sebelah kiri, okey, iaitu dinamik, itu adalah senarai dinamik yang telah dipelajari. Nah, seterusnya tempo bermula dengan andante, allegro, moderato, adagio dan juga lento. Seterusnya simbol dan arah persembahan, ini semua adalah simbol dan arah persembahan yang telah dipelajari, dan seterusnya tentang mood maestoso. Okey, jadi untuk setiap terminologi muzik ni anda perlulah mengetahui apa dia? Simbol, istilah dan juga maksud bagi setiap terminologi muzik. Okey, apa itu simbol? Simbol adalah simbol bagi setiap terminologi muzik. Apakah, macam mana simbol yang telah ditetapkan? Okey, kita kena tahu apa simbol. Apakah istilahnya? Istilah bermaksud namanya. Apa yang kita panggil sebagai, kita letak sebagai istilah. Dan seterusnya anda perlu mengetahui apakah maksud. Jadi kalau cikgu letakkan senarai ini, kesemuanya anda perlu tahu apakah simbolnya, apakah istilahnya dan apakah maksud bagi setiap terminologi muzik. Tak banyak ni Sean, sikit je ni sebenarnya. Kalau kita lihat dekat simbol dan arahan ni, selalu kalau kita ada baca skor, kita akan selalu jumpa. Jadi tak ada masalah untuk calon-calon hafal ataupun menguasai keseluruhannya. Tak banyak, memang okey lah ni, sangat okey. Jadi jangan risau, jangan rasa macam cikgu tunjuk, banyaknya cikgu. Tak banyak. Okay? Cuba untuk menguasai kesemua istilah, simbol dan juga maksud bagi setiap terminologi muzik. Baik, cikgu akan tunjuk untuk soalan contoh bagi berkaitan dengan terminologi muzik. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, dekat sini telah diberikan satu jadual iaitu simbol, istilah dan juga maksud. Jadi calon-calon perlu meletakkan ataupun mengisi dalam tempat kosong. Isi di tempat kosong. Okey, simbol yang pertama. Apakah simbol itu? Agak-agak boleh jawab tak? Saya boleh cuba juga. Okey, boleh cuba Sean. Saya rasa staccato. Oh, okey, bagus. Betul Satu markah untuk Sean. Betul. Ini adalah staccato. Okey, ini adalah staccato. Jadi ada simbol, istilahnya adalah staccato. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bunyi putus-putus. Okey, dah telah diletakkan, ada clue kat sini. Jadi anda perlu letakkan istilahnya sahaja. Okey, yang seterusnya lento. Istilahnya adalah lento. Apakah maksudnya? Apakah maksud lento? Kadang-kadang cikgu berkongsi dengan murid-murid, kita boleh kaitkan perkataan tu. Macam lento tu macam lentuk, macam kita ngantuk macam tu kan. Itu more kepada sangat lambat ataupun perlahan. Okey, so itu adalah istilah bagi lento. Jadi jawab sangat lambat, kita dapat 1 markah. Dan yang terakhir, dia telah diberikan istilah dan juga maksud, iaitu istilah decrescendo yang bermaksud berangsur lembut ataupun semakin lembut. Apakah simbolnya? Boleh jawab tak yang kat rumah? Cuba. Okey. Apakah simbolnya? Kita lihat simbolnya adalah mengecil, iaitu decrescendo. Okey. Untuk soalan-soalan terminologi muzik ataupun chord, okey, cikgu harap anda dapat mencatat apa semua yang telah cikgu berikan, teknik-teknik supaya anda boleh aplikasikan dalam menjawab soalan bagi aspek chord dan juga terminologi muzik, Sean. Ya. Dan cikgu, kalau boleh tak kalau kita pergi semula kepada jadual yang menunjukkan jadual semua tadi. istilah ni. Saya rasa dalam ni, saya rasa untuk ada mata pelajaran yang memang lagi banyak untuk kita hafal dan memahami. Tapi di sini saya rasa seperti yang cikgu dah sebutkan tadi, memang tak banyaklah. Dan disebabkan kalau kita selalu belajar muzik, kita memang nampaklah. Aplikasikan. Ya, betul. Dan nampak dah dia punya istilah, dan nampak apa kegunaannya. Cuma kita mungkin kena ulang balik lah. Kena ulang kaji selalulah. Kena ulang kaji. Mungkin kena ulang. Mungkin anda boleh bersama rakan, cuba bersoal jawab dengan rakan. Kita soal kawan kita, dan kawan kita soal kita, kita memastikan anda tahu apakah istilah, maksud dan juga simbol bagi setiap
terminologi muzik telah dipelajari daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, Syah. Ya, betul. Dan saya rasa lagi satu teknik yang cikgu tunjukkan tadi adalah teknik 3 jari ataupun three 3 finger. fingers. Untuk chord sahaja kan untuk itu? chord sahaja, itu untuk chord sahaja. Anda boleh aplikasikan untuk menotasikan chord. Jadi anda boleh gunakan tangan untuk meletakkan apa saja yang contohlah C major, okey, bermula dengan C, D, E, F, G. Kemudian kita ambil not pertama, not ketiga, not kelima. So dia adalah C, E dan juga G. Dan kita kena refer kepada apakah tanda nada bagi C major. C major tidak ada apa-apa, jadi jawapannya adalah C, E, G. Mungkin kita boleh try dari satu soalan, okey, Sean. Kita cuba B flat major. B flat major. Okey. B flat major, kita cuba. Flat tu abaikan dulu, Okey. B, C, D, E, F. Jadi ialah B, D dan F. Kemudian kita kena lihat apakah tanda nada bagi B flat major. B flat major ialah B flat dan E flat. Jadi dekat sini anda perlu flatkan B. Jadi jawapan untuk chord bagi B flat major adalah B flat, D dan juga F. Ya. Dan untuk kalau kita nak sama ada flatkan major ataupun flatkan note ataupun letak di sebelah clef pun bergantung juga kepada soalan kan? Bergantung pada soalan. Sekiranya soalan inginkan dengan tanda nada, anda perlu meletakkan tanda nada di sebelah clef. Manakala sekiranya soalan tanpa tanda nada, anda perlu meletakkan tanda kromat tersebut di sebelah note. Itu sangat penting tu. Itu kata kunci tu sangat penting. Dengan tanda nada, tanpa tanda nada, jangan tertukar. Jadi ingat kalau dengan tanda nada terletak di sebelah clef, tanpa tanda nada, tanda kromat tersebut terletak di sebelah note. Okey. Dan saya rasa itu juga menunjukkan kepentingan salah satu tip yang cikgu dah sebutkan pada awal tadi, di mana kita kena baca soalan betul-betul dan juga kita kena gariskan kata kunci sama ada terutamanya untuk soalan begitu, di mana untuk chord sama ada untuk letak di sebelah clef ataupun di sebelah note supaya kita tidak kehilangan apa-apa markah, supaya kita dapat mendapatkan markah maksimum. Didik TV KPM